orang tanya pada kita, habis macam mana kita terlibat dengan forex ni? Dapat apa hukum dipanggil demikian? Yang daripada sinilah alim ulama bincang. Dan dibincang panjang. Kerana persoalan yang disebut dengan halal haram ini, dia terlibat dengan masalah ibadah kita. Masalah ibadah dalam hidup kita. Saya tetap dengan yang awal dahulu. Saya sebut banyak kali di mana-mana pun, bahawa dalam persoalan sebegini, saya sebut bahawa setiap persoalan yang kita buat kerja ni, asal dia adalah harus. Semua kita buat benda ni adalah harus. Selagi mana tidak ada dalil menunjukkan ia jatuh haram. Kalaulah dia terlibat dengan benda yang haram, maka dia jatuh haram. Sebab tu, bila kalian memilih untuk terlibat dengan forex ini, kalian mulakan dengan yang saya sebut sebelum daripada ini. Dia adalah hukum, dia adalah harus hukum dia. Peringkat awal. Tetapi dia boleh berubah menjadi haram. Boleh berubah menjadi haram bila? Bila kita tak jaga nilai-nilai yang disebut dalam kita ni bermuamalah tadi. Tak jaga yang disebut dengan riba. Dalam soal riba. Soal gambling. Soal berjudi. Orang kita masuk dalam keadaan yang dia dalam keadaan yang dia teka-teka. Dia tak belajar, tak baca technical analysis. Dia tak baca yang dipanggil bagaimana keadaan cuaca ekonomi dunia. Dia anggap-anggap dan dia tak boleh kira dengan tepat. Yang ni dosa hukum dia. Yang ni jangan terlibat pada diri kita ni. Tetapi kita kena pastikan. Satu saya sebut tadi, saya sebut di mana-mana pun. Belajar, jangan tak belajar. Jangan kita berjudi. Jangan kita berjudi. Berjudi haram hukum dia. Dan jangan kita terlibat dengan riba. Kalau kita boleh keluar unsur-unsur tadi, maka dia akan menjadi satu benda yang dibenarkan dalam syarak. Jual beli duit ni, apa hukum dia? Kita kena faham. Dia bukannya terlibat dengan jual beli babi, dia panggil. Tuan-tuan kena faham benda demikian. Kalau jual beli babi itu, jelas-jelas kan hukum ni. Allah larang. Ni jual beli yang disebut dengan pertukaran mata wang. Cuma timbul masalah bila terlibat dengan yang disebut dengan internet. Kerana tak khobat. Ada setengah ulama kata tak pegang. Bila barang tu tak pegang, tapi dalam keadaan bila barang ni tak pegang, macam mana kita boleh nak trade? Orang yang terlibat dengan trade dia faham. Kita tak akan boleh trade selagi mana kita tak ada duit asas modal kita. Kalau tak ada modal, kita tak boleh nak trade. Kecuali kita boleh masuk dalam demo sajalah. Dan demo untuk banyak mana pun macam main je lah. Tapi yang sebenarnya mesti ada duit. Bila ada duit, barulah dikira boleh kita trade di sudut market antarabangsa, market yang utama ini sendiri. Ini perbincangan panjang lah dalam perkara demikian. Tapi saya nak sebut kepada tuan-tuan, bila tuan-tuan tanya dalam masalah forex ni, saya sebut sama dengan dulu juga. Saya sebut di mana dalam diri kita ni pastikan kita jangan terjebak dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Terjebak dalam perkara yang haram oleh Allah ni apa dia? Di antaranya dalam forex ni, swap. Berlakunya swap. Bila kita overnight, berlakunya lebihan masa yang menyebabkan dia ada interest. Dalam keadaan demikian, diharamkan dalam Islam. Dia akan terjejas kepada ibadah kita. Itu dia kesan pada diri kita demikian. Sama juga dengan apa dia? Yang namakan dengan kita dalam keadaan kita ni gamble. Masuk dalam keadaan berjudi. Yang ni dilarang. Ni nak sebutnya, kita diajar supaya trade kita ni dengan penuh ilmu. Jangan kita dalam keadaan yang tak tahu apa-apa. Di sudut hukum dan sebagainya. Yang ni kena panggil beberapa orang alim ulama lagi terangkan kedudukan yang lebih baik pada diri kita untuk kita nak faham perjalanan yang panjang ini sendiri. Yang kedua ni kena jaga nak masuk syurga, jaga ibadah. Yang saya maksudkan, bila jaga ibadah, dia berkait semua dengan makan minum kita. Kita nak pergi buat haji, kita tak boleh pergi dengan buat daripada duit yang sumber yang haram. Kalau kita buat juga, kita boleh je pergi ke Mekah. Tapi diterima ke tak terima? Tak diterima. Sebab tu kita kena jaga dalam ibadah kita. Biar kita buat ni, betul-betul kita buat ni, buat betul-betul kita selamat daripada sumber-sumber yang menyebabkan perkara tersebut menjatuh dalam keadaan yang haram itu sendiri. Cuma tuan-tuan kena berhati-hatilah. Dalam pada diri kita ni, bila tuan-tuan terlibat dengan forex, tuan-tuan kena tahu ada sekatan-sekatan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kalau kita boleh lepaskan sekatan tersebut, tak ada apa pun yang dibenarkan dan kita boleh buat
Kalau tidak, penguasaan ekonomi ini akan dipegang oleh orang yang bukan Islam. Duit-duit dunia ni akan berkisar di kalangan mereka saja. Tetapi kita sendiri tidak dapat menguasai. Orang yang masuk dalam industri ni, dia tahu. Ni di antara benda yang utama yang sedang dilakukan oleh kapitalis-kapitalis dunia yang sedang menggerakkan mata wang di peringkat antarabangsa ini sendiri. Ni cakap begini ni, kalau kita sebut sikit lagi ni, akan marahlah bank-bank dan sebagainya. Akan marahlah kerana nampak kesan daripada apabila kita sebut gitu, dia ada kesan kepada yang disebut dengan, kepada yang namakan dengan sistem perbankan dan seumpama. Kerana dia di kalangan mereka tersebut ada pemain-pemain utama yang terlibat dalam industri forex ini sendiri. Ini cerita-cerita panjang yang saya sendiri pengalaman dalam forex ini lebih kurang 12 tahun ke 13 tahun dah. Dalam saya buat kajian dan saya tengok perjalanan yang dilakukan ini, dan sepanjang saya tengok ni, yang ni kita kena jaga sungguh dalam keadaan yang sebegini. Yang ni 2-3 perkara ni saya nak pesan sangat pada setiap traders ini, jaga. Kemudian dalam masa yang sama, yang jadi masalah di kalangan traders ni apa dia? Bila dapat duit, dia lupa untuk keluar zakat. Yang ni pun penyakit juga. Lupa untuk bersedekah. Dapat duit, dia kira nak tukar kereta terus. Dia dapat duit je, ada je keuntungan, dia mula jadi greedy. Jadi tamak. Sebab tu saya nak sebut, tuan-tuan yang nak trade ni, tuan-tuan kena belajar ilmu tasawuf juga. Jangan tak belajar ilmu tasawuf. Kena belajar ilmu bagaimana kita jadi qanaah, rasa cukup. Biar ada pada diri kita ni, ilmu pada diri kita, perasaan dalam jiwa kita ni, rasa afaf, rasa segan dan malu. Biar ada pada diri kita ni perasaan, pada diri kita ni perasaan-perasaan yang boleh membentuk diri kita ni jadi manusia yang ikhlas. Saya perhati, tuan-tuan jangan cari jalan ringkas, jalan mudah dalam industri ini. Tetapi tuan-tuan kena belajar. Belajar ni satu benda yang penting sangat untuk kita dapat menguasai yang disebut dengan ekonomi peringkat dunia ini sendiri. Ini cerita yang perlu dipanjangkan lagi dalam beberapa ceramah-ceramah yang panjang, yang patutnya kita boleh faham konsep bagaimana kita nak susun sistem keuangan ini biar menjadi keuangan yang tepat dan betul pada diri kita ini sendiri. Walaupun sekalipun saya nak sebutnya, biar kita ni buat satu kerja jadi ibadah. Jangan kita buat sampai kadang-kadang orang kita ni bila dia terlampau kuat sangat dengan trade ni, dia sampai peringkat tinggal solat. Sampai dia jadi pemarah. Dia hilang kawalan diri dia. Bila tengok loss. Dah margin call ni, dah bila sampai margin call tu, dia mula jadi hilang keruan. Kadang-kadang dia tengok orang lain kecil semua dah. Yang ni yang menyebabkan dia hilang yang disebut dengan ni dalaman pada diri seorang. Saya suka nak sebut pada kita belajar ilmu tasawuf. Belajar. Di antara cara kita nak suruh jadi pemurah dalam diri kita ni, bersedekah. Kita infakkan bahagian. Bila kita dapat je yang disebut dengan bahagian yang kita dapat ini, sumber yang bersih. Kita nampak dah sumber yang bersih yang kita dapat ini. Ambil bahagian 10% untuk kerja-kerja dakwah. Kena ada bahagian untuk keluarkan zakat. Kena ada bahagian untuk kitanya buat yang disebut kebajikan agama ini sendiri. Kena ada bahagian kita demikian. Bila kita boleh buat yang tu, percayalah Allah akan tambahkan lagi kebaikan-kebaikan yang banyak. Ada orang yang istiqamah. Dah lama dah. Memang hidup dia dalam keadaan dia jaga je. Jaga je. Dalam diri dia tersebut, dia sentiasa follow